Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada sidang penonton yang sekarang sedang menonton podcast KKTM Pasimas ataupun College Kemahiran Tinggi Mara Pasimas yang kami namakan sebagai Keluar Kelas Sekejap ataupun KKS. Anda bersama dengan saya, Siddiq Jamal, dan ini merupakan pilot episod kami, episod pertama bagi siri ini. Mudah-mudahan akan ada siri yang berikutnya lah, insya-Allah. Baik, bagi meneruskan podcast ini, bersama-sama dengan saya sebenarnya ada dua tetamu yang merupakan pelajar KKTM Pasimas dan juga alumni KKTM Pasimas, dan kedua-duanya mengambil jurusan diploma seni bina. Baik, sebelum kita mulakan, semulalah saya perkenalkan terlebih dahulu dua tetamu kita, tetamu jemputan kita pada hari ini. Pertamanya saudari Alia Adriana dan yang kedua saudari Munirah. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Kita mulakan dengan Alia. Silakan. Okay, nama full name lah. Nama full name Nur Alia Adriana binti Muhammad Zahidi, tapi dikenali sebagai Alia Adriana, orang panggil Alia. Dan saya di KKTM Pasimas, saya batch 2018 sehingga 2021. Oh, graduate 2021. Ya, betul. Okey. Seterusnya Munirah, perkenalkan diri. Nama saya Nur Munirah binti Zulkifli. Jadi saya masuk KKTM ni tahun 2021. So ni baru habis SEM 5 lah. Okey, so Alia keluar, Munirah masuk lah. Okey, tapi Munirah masih lagi belajar masih belajar. Dan semester akhir dan akan ke latihan industri. Okey, baik. Saya akan ajukan soalan, mungkin ada yang spesifik kepada mana-mana panel ataupun mungkin yang general. Kita akan berbincanglah bersama-sama. Cuma yang pertama saya nak tanyakan, bila sebut KKTM Pasimas sebelum masuk belajar sini, Alia biasa dengar tak KKTM Pasimas? Sejujurnya lah, College Kemahiran Tinggi Mara saya pernah dengar, tapi yang di Pasimas tu tak, saya kurang familiar. Oh, tapi College Kemahiran Tinggi Mara biasa dengar? Sebab ada, okay. biasanya ada kat Rembau, Balik Pulau pun ada. Oh, yang Rembau kenal? Kenal. Oh, Pasimas tak kenal? Oh, okay. So apply, baru tahu ada Pasimas punya architecture. So apply lah. Okey. Okey, baik. Munirah? Saya pernah dengar sebelum ni. Saya tahulah tempat ni sebab kawan abang saya, dia ada belajar kat sini. Dan di sini pun belajar seni bina kawan abang saya tu. So saya tahu daripada dia lah. Apa nama kawan abang tu tak kenal lah? Tak ingat. Oh, okey. Baik, tapi abang taklah kawan tak abang. Okay, jadi ada yang biasa dengar tapi tak tahu di Pasimas, tapi ada yang biasa dengar sebab mungkin Munirah lebih dekat kot kan. Maybe. Dekat orang sini, orang Pasimas. Alia orang Tumpat kan? Tumpat. Okey. Untuk soalan saya pergi pada Munirah dulu. Yang pertama, kenapa pilih untuk sambung selepas SPM ke KKTM Pasimas? Okey. Masa tu saya tahu pasal architecture ni. Masa tu saya lepasan D3 sebenarnya. Okay. Lepas tu dan mak saya pun ada bagi tahu jugalah suruh masuk architecture sebab saya ni jenis macam suka lukis-lukis juga kan. So basically nak sambung untuk architecture ni, saya pilih di KKTM ni sebab mak saya pun dah ada beritahu sebab bawah Mara ni dia banyak kelebihan dia. Sebab tu saya pilih KKTM. Oh, maknanya yang dorongan utama tu mak lah kan? Mak yang dorong untuk masuk. Alia pula, kenapa pilih KKTM Pasimas? Sebab dekat dengan rumah? Tak, saya jenis yang nak belajar jauh dari rumah. Oh, okey. Okey lah, jauh sikit lah pada Tumpat kan. Tumpat Pasimas. Okey. Kenapa dapat KKTM? Sebab tak pilih U, kita pilih KKTM sebab
kita bandingkan universiti dengan college kemahiran. College kemahiran ni memang banyaklah kebaikan dia. Lepas tu cara ajar dia sangat berbeza dengan sekarang ni saya dekat USM. So, boleh compare, okay. Memang sangat berbeza antara college kemahiran dengan universiti. Sebab universiti banyak more to theory. And then kalau college kemahiran ni memang betul-betul lecturer guide kita dalam kemahiran. Dan sekarang ni untuk bekerja di luar memang banyak tengok kemahiran daripada yang teori-teori macam tu. Oh, okey. Okey, tahu kita berbalik pula pada Munirah. Okey, sebelum ni dah maknanya ikut dengar cakap mak lah kan. So masuk sini KKTM Pasir Mas, dah duduk dan alhamdulillah dah semester ke-5 dan bakal ke latihan industri. Sepanjang di sini 5 semester, apa yang menarik tentang diploma seni bina ni? Maknanya betul tak kena dengan jiwa? Lepas tu dan kenapa rasa perkara-perkara tersebut menariklah sepanjang belajar di sini? Okay, saya rasa macam banyak sangat benda yang menarik bila saya duduk kat sini, terutamanya bila masuk bidang seni bina ni lah. Okay, yang first kali yang saya paling suka, sebab saya tahu bidang ni, saya ada juga tanya senior saya. Dia cakap architecture ni dia banyak buat trip, dia banyak buat lawatan sambil belajar keluar daripada college. So saya rasa benda tu sangat menarik lah, sebab at least kita tak adalah stres dengan belajar dalam studio je kan. At least kita boleh healing lah, orang yang cakap healing luar pada college belajar. So tu yang first. Okay, yang keduanya, architecture ni dia sangat banyak event dan program kan. So event dan program tu dia tak strategik buat kat college je, dia ada luar pada college tu. Contohnya macam architecture workshop kan. So daripada situ kita boleh gain knowledge and kita boleh kenal dengan pelajar luar daripada college kita sendiri. Okay, yang tu. Yang ketiga, and architecture ni bila saya masuk belajar selama 2 tahun lebih ni, dan saya tahu yang architecture ni sebenarnya dia sangat luas. Dia tak terstrategik satu benda je. Contohnya kan, bila kita habis belajar nanti, tak semestinya kita akan jadi arkitek je, tapi maybe boleh jadi interior designer ataupun graphic designer. So saya rasa benda tu sangat menarik, and sebab saya pun jenis yang suka buat editing semua tu kan. So tak adalah fokus pada design saja. So macam tu saya rasa benda tu menarik lah. Okay, jadi memang selalulah berjalan sertai program-program luar ni. Okey. Macam mana pula dengan Alia? Apa pengalaman yang orang kata pahit manis lah sepanjang di KKTM Pasir Mas dulu? Dinafikan program diploma seni bina ni memang banyak di luar, macam architecture workshop. Hari tu dekat mana UCSI ada join di Rawang. Yang tu saya pun pergi juga. Rasanya macam tu culture untuk architecture kan memang sangat seronok. Dan bagi saya di KKTM ni kita ada satu DSB family yang saya tak boleh lupa, yang tak ada jurang antara junior dengan senior. Memang kami sangat rapat. Itu memang kenangan paling manis berada di KKTM. Dan yang lain-lain tu bersama kawan-kawan, lecturer dan proses pembelajaran lah. Yang penonton yang menonton siri podcast kita ni, mungkin mereka sedang mencari-cari lah kan, ataupun namanya dari segi tempat yang nak belajar, program apa dan sebagainya. Dan saya rasa benda ni pun dilalui juga kan, dan jadi apa mungkin nasihat ataupun tips ataupun kita nak kata apa, bukan recommendation, boleh kot recommendation lah kepada lepasan SPM, sijil, STPM dan sebagainya lah, yang nak sambung ke peringkat yang berikutnya. First kali kita kena pilih bidang yang kita betul-betul minat. Jangan sebab paksaan daripada orang tua kita kan. So kita kena pilih. Mira tak kena paksa tu kan? Tak, sebab saya pun minat nak belajar architecture kan. So memang benda tu memang tak salah pilih lah.
Sebab ada orang masuk tapi tak sampai separuh pun dah ada yang keluar kan. So kena betul-betul pilih benda tu. So kalau nak pilih diploma seni pula, kena sediakan fizikal dan mental. Sebab architecture ni dia tough tapi sangat banyak benda yang seronok architecture sebenarnya. Kenapa mental tu? Mental sebab sebab architecture terutamanya design kan. So kita kena keri selalu dengan lecturer kita. So daripada situ lecturer akan bagi kritikan yang akan buat kita rasa macam kecewa, stres semua tu. Yang itulah akan mengganggu mental kita. So kena jaga betul-betul. Nira setakat ni mudah-mudahan terasa gangguan mental tu kan? Tak ada Boleh lah, lah, cuma okey. stres sikit-sikit itu je lah. Ada tapi simpan kan. Tak tunjuk. Okay, saranan saya ni atas individu masing-masing. Tapi bagi saya ada pelajar yang betul-betul pandai, ada pelajar yang biasa-biasa macam tu. So bagi saya, kalau nak sambung, ada architecture yang fast track yang terus ke 4 tahun. Tapi kalau saya masuk ke diploma, KKTM Pasir Mas ni dia macam akan bagi satu lecturer dekat sini memang membimbing kita tu betul-betul. Bukanlah saya cakap di universiti tak bagus KKTM ni, dia macam ada baik ada buruknya macam tu. Tapi bagi saya, walaupun diploma ni 3 tahun, lepas tu nak sambung pula degree 3 tahun, tapi bagi saya jalan tu lambat asal selamat, macam tu. Tapi yang mana nak fast track tu boleh lah. Tapi kalau kat sini saya rasa memang betul-betul recommend untuk siapa-siapa yang nak sambung diploma seni bina, memang betul-betul recommend untuk sambung di sini. Sebab pengalaman saya memang cara pembelajaran dekat sini, pengalaman saya dekat sini, cara lecturer guide kita betul-betul macam mana nak buat design, betul-betul diajar. Memang kami tak lost macam tu. Sebab pengalaman saya dekat U, dia kena survive sendiri. Tu saya kena kerja kuat sikit, betul-betul kena survive. Tapi di KKTM ni sangat betul-betul sangat membantu. Memang kalau saya di USM, saya memang akan teringat-ingat di KKTM. Macam tu. Baik. Dan adakah ambil diploma dulu ni akan lebih membantu survival waktu degree? Sangat membantu. Sebab bila kita buat perbandingan budak diploma dengan budak matrik, budak biasalah budak diploma kita dah ada pengalaman 3 tahun. So basically kita akan lebih tahulah daripada diorang. Asas tu dah kuat. Memang basic tu memang kita dah tahu. Okey, ni macam ni. So budak-budak matrik tu akan rujuk kepada budak diploma. Betul tak aku buat macam ni? Betul tak aku buat macam ni? Tapi kita pun sedang sama-sama belajar juga dengan orang. Macam tu. Okay. Yang berikutnya, mungkin yang ni lah saya rasa mungkin ada yang biasa dengar, penonton kita pun, dan mungkin ada yang tak biasa dengar, berkaitan dengan pernah dikatakan program seni bina ni adalah antara jurusan yang paling payah lah, tersusah di dunia. Saya tak tahu ini kononnya satu statement yang menakutkan orang ke ataupun betul. Jadi apa pandangan Munirah tentang statement ni? Okay. So memang betul ada mengatakan architecture ni susah. Sebenarnya setiap subjek ataupun course tu dia ada kesusahan dia sendiri. Betul. Tapi kalau saya, architecture ni dia sebenarnya is all about time. Sebab cara kita untuk kita nak manage masa untuk siapkan satu projek tu. So susah tu memang susah sebab sebab kita belajar bukan satu subjek design je. Kita ada banyak subjek dan kita kena pandai catch up semua benda tu. So kat situlah dia punya susah dia tu. Apa yang paling susah tu? Design. Design. Oh, mereka bentuk. Ya. Yeah. Okey, baik. Bagaimana pula dengan Alia? Memang betul lah, design lah yang paling susah sebab dia core subjek untuk seni bina kan. Tapi bagi saya dalam
susah-susah tu biasalah tu proses pembelajaran kan, kita create dengan lecturer, ini salah, itu salah, kena koyak, kena bakar, itu semuanya pengalaman. Tapi bagi saya, mungkin ini pendapat dengan rakan-rakan juga, bagi saya bila once kita dah siap kita punya design tu, kita present semua, kita akan rasa kemanisan Release. Kita sukses untuk buat benda tu, sebab kita lalui daripada yang susah, kena create and then kita dapat hasil yang tu, kita berpuas hati. Yang tu lah saya rasa macam kemanisan design tu, walaupun susah tapi seronok. Okey, jadi boleh dikatakan betul susah kan, tapi akan ada sesuatu lah kan yang akan kita belajar dalam diploma seni bina ni. Okey, saya pergi pula pada Munirah. Sepanjang 5 semester ni lah Munirah dah banyak sertai pertandingan kan, dan juga seperti mana yang dikatakan tadilah, program dalam dan luar. Dan ada juga yang meraih kemenangan kan, yang membanggakan pihak college. Jadi saya nak tanyalah Munirah, sejauh mana apa yang Munirah lalui lah ataupun belajar di sini KKTM Pasir Mas, dan ia membantu Munirah untuk bersaing lah dalam setiap pertandingan tersebut. Boleh faham kot soalan saya? Boleh faham? Okey. Apa? Okey, alhamdulillah saya dah banyak masuk pertandingan, dan ada yang menang dan ada yang tak. Biasalah ada pertandingan. Tapi saya rasa dia sangat banyak bagi manfaat bila masuk pertandingan ni. Contohnya yang saya masuk baru-baru ni lah, iaitu BIM JKR, di mana saya kena kami satu bulan kena buat satu projek ni. So bila masuk final, kita orang kena present. So dari present tu, basically kami diberi masa dalam 10 minit untuk present. So 8 minit untuk present dan 2 minit lagi untuk tunjuk video kan. Tapi masa tu saya agak kecewa sikit sebab tak dapat nak present semua benda. Sebab saya tak, masa tu saya macam tengah kejar masa kan, dalam 8 minit je tapi nak present semua benda. Daripada situ saya belajar, kena even nak present pun kita kena manage masa kita. Dari situ yang itulah saya bawa untuk present untuk final project saya. And banyak lagi sebenarnya yang saya ambil daripada masuk pertandingan tu, masuk dalam pembelajaran tu. So sangat sebenarnya banyak dia bagi benefit banyak lagi lah. Dari segi Alia, pernah sertai mana-mana pertandingan sebelum ni? Pernah ke? Rasanya saya tak ingat lah. Tapi bagi saya, kalau ialah menang kalah tu kita biasalah kan. Biasalah tu. Tapi bagi saya, proses untuk untuk bawa ke bertanding tu satu pengalaman, macam tu. Sebab kita melalui proses-proses tu sebelum kita nak bawa ke sesuatu pertandingan kan, yang tu lah bagi kita pengalaman bersama kawan-kawan dengan lecturer, macam tu. Okey, kita dah dengar dua pandangan. Satu lagi, macam Munirah masih belajar dan akan ke latihan industri, dan macam Alia pula dah tamat diploma dan buat keputusan pula, rasanya ada kerja sekejap kan, sekejap, lepas tu sambung pula ke peringkat ijazah lah ataupun degree yang lebih tinggi. Dan soalan saya, kenapa masih nak menempa kesusahan dalam seni bina ni kan? Kenapa masih dengan seni bina? Mungkinlah nak tukar bidang interior dan sebagainya lah. Jadi mungkinlah perkara tersebut lah. Mungkin ada penjelasan daripada Alia. Silakan. Okay, sejujurnya lah, time saya sebagai student diploma macam tak ada terlintas nak sambung degree. Tapi bila kita dalam keadaan dalam time tu, student tu dengan susah desainnya, semua rasa macam alamak nak sambung ke tak, macam memikir banyak kali lah nak sambung ke tak. Lepas tu habis diploma dengan jayanya, habis dah lepas. Macam tak apalah, nak rehat dulu, tak fikir lagi. And then bila kita dah kerja apa semua, kita akan rasa timbul rindu
rindu nak jadi student architecture balik. Budak architecture je akan rasa benda tu. So itulah saya rasa saya nak sambung lagi, sebab saya rasa banyak lagi benda yang saya perlu belajar daripada degree, dan mungkin nanti insyaAllah kalau ada rezeki master untuk InsyaAllah. InsyaAllah. Ada niat sekarang ke situ InsyaAllah. dah ada niat Okey. Okey, Munirah pula macam mana? Lepas ni dah akan ke latihan industri. Dan selepas tu mungkin saya tak pasti dah ada planning ataupun belum. Macam mana Munirah lepas ni? Okay, saya kalau diberi rezeki ataupun ada rezeki lah kan, saya akan ada niat nak sambung belajar di luar negara, overseas. So sebab saya rasa macam nak belajar lagi pasal architecture ni bukan setakat dalam negara je, dekat luar negara, sebab saya dah tahu kat sana maybe akan ada lagi banyak benda yang saya tak tahu. So saya nak belajar. Mana sambung belajar ataupun Sambung belajar. kerja dulu? Tak, terus sambung. Terus sambung sebab okay. saya tahu masa kan sangat penting kan. So sebab time tadi, timing yes. Okey, baik. Okey, akan terus sambung pelajaran overseas. Okey, satu perancangan yang baik. Okey, satu lagi benda lah, mungkin penonton-penonton juga mungkin ada yang tahu dan yang tak tahu. Macam di KKTM Pasir Mas ni, sebenarnya dalam TVET MARA lah secara kita panggil keseluruhannya, ada program yang dipanggil macam penerapan nilai entrepreneur ataupun bisnes lah, bisnes. Dan perkara tu ada, saya rasa ada kan dalam subjek masing-masing, kena meniaga kan, kena macam-macam lah meniaga. Dan tak silap saya lah, dulu Alia pernah bisnes kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih? Okey. Dan adakah apa kita panggil passion ataupun minat dalam bisnes ni tercetus bila time di KKTM Pasir Mas dulu? Boleh share? Boleh. First kali saya tak terdetik langsung nak involve dalam bisnes ni. Saya rasa macam saya tak minat bisnes ni. Lepas tu bila kita macam berisiko kan? Kan nak urus ni, nak urus tu. Lepas tu ada satu subjek ni masa saya semester 4, startup enterprise tak silap saya time tu. Tapi time tu berniaga secara berkumpulan. Jadi kita tak perlu take part overall semula. Jadi sikit-sikit sudahlah saya buat marketing, buat poster semua, seronok lah. Berniaga makanan dekat time minggu aktiviti biasa-biasa je. Lepas tu time tu pun saya rasa tak minat lagi. Bila naik semester 5, time tu ada digital entrepreneurship. Tak silap saya yang tu yang kena daftar tu kan? Yang tu yang kena kena urus sendiri, individual. Yang tu saya macam tak apalah, kita buat ni hanya sekadar assignment sahaja. Okey, lepas tu saya mulakanlah dengan dropship satu butik ni. And then bila masuk jadi dropship ni, saya macam nampak seronok punya bisnes ni. Kita tahu macam mana nak uruskan organisation, kewangan, marketing, macam mana nak hadap customer ini, customer tu. And then bila dengan dropship ni macam seronok pula pegang duit sendiri. Yang paling seronok tu kan. Yang tu lah macam the best part kan. Kita time tu student, dapat duit sendiri, mana tak seronoknya kan. And then lepas habis dah hantar assignment ni, saya rasa macam tak nak berhenti, saya nak teruskan. Lepas tu bila dah habis macam dalam 1 tahun kot saya jadi dropship. And then saya terfikir macam nak buka, nak ada produk saya sendiri. Bisnes sendiri pula. Bisnes sendiri. Okay. And then yang tu memang saya betul-betul start from zero, macam mana nak organize mula-mula. And then saya belajar jual platform Shopee, IG, macam mana nak digital marketing. macam mana nak
berniaga dengan customer-customer, nak menghadap banyaklah ragam customer yang saya jumpa yang marah-marah lah, yang tak kena ni, tak kena tu. Tapi tu memang memberi pengalaman untuk saya, dan berniaga ni memang saya suggest untuk student-student ataupun lepas daripada tu, memang bisnes ni sangat membantu. Memang bisnes ni membantu saya time saya dekat USM sekarang ni. Dari segi perbelanjaan, kewangan ke? Kewangan memang sangat membantu. Kalau boleh belanja tu parents tak apalah, saya dah ada duit sendiri, macam tu. So kita proud of okay. Macam tu lah. Dah boleh bagi lagi pula kat parent kan? Macam tu, alhamdulillah. Boleh kongsikan apa bisnes yang dibuat? Bisnes sekarang ni saya buat digital art illustration, sangat aktif di Shopee, dan nama kedai saya Techie Trendy, boleh follow kalau nak tengok. Sekarang dah 1 something K dah sold. So sekarang memang order tu sentiasa berterusan lah, macam tu. So memang saya sangat menghargai saat-saat saya belajar entrepreneurship time kat KKTM. Kalau tak start di KKTM tu, saya rasa tak boleh dah nak buka bisnes sendiri sekarang ni. Okay, dari segi belajar diploma architecture ni, ada tak dari segi ilmu yang diterapkan dalam bisnes ni? Saya menggunakan ni lah, bakat saya dalam melukis. Sebab digital tu saya lukis sendiri macam tu. Design lah, reka bentuk semua. Okay, baik. Sebelum kita pergi kepada soalan berikutnya, kita akan berhenti rehat seketika. Okay, kita kembali ke podcast KKS luar kelas sekejap, dan kita bersama dengan tetamu kita dua orang, seorang alumni KKTM Pasir Mas dan seorang lagi masih belajar dan akan ke latihan industri selepas ini, iaitu saudari Alia dan juga saudari Munirah. Okey. Soalan yang berikutnya saya ingin tanyakan, yang mungkin menjadi dilema lepasan SPM. Lepasan SPM adalah ke mana seterusnya mereka nak pergi, nak sambung, dan terutamanya dalam TVET ini pun banyak ada pelbagai institusi yang menawarkan TVET. Kan, TVET contoh seperti kita lah, TVET Mara, ada juga Politeknik, College Community, dan pelbagai lagi lah, swasta pun banyak. Okey, dan dari segi pandangan Alia, apa mungkin lebihnya KKTM Pasir Mas, dan kenapa Alia sendiri? Saya rasa mungkin terima banyak tawaran kot, kan? Ada terima tawaran, ataupun mungkin pernah alami situasi nak gimana ni, nak ke sini ke sana, tapi kenapa masih teruskan niat dan tekad untuk ke KKTM Pasir Mas? Okay, first kali KKTM kita tahu kita zero hutang, tak payah nak pinjam daripada siapa-siapa. Oh, maknanya tahu sebelum masuk tu, tahulah benda tu. Tahu. Okay. Sebab kita dapat tawaran tu, kita kaji dulu KKTM ni apa benda kelebihan dia. So kita bebas hutang, lepas tu dapat elang lagi, tu mesti tarikan untuk student kan. Student memang tertarik dengan kewangan apa semua. So memang saya pun memang asalnya saya nak sebab kemahiran tu. Tapi betul lah Encik cakap, kita ada poli, kita ada ni, tapi kelebihan KKTM ni memang saya nak under MARA, sebab saya tahu bila under MARA ni banyak betul kelebihan dia. Dan itulah salah satunya adalah memang zero hutang. Sekarang ni saya degree, diploma saya dah tak ada hutang apa lah. Saya boleh pergi degree dengan tenang, yang mengambil degree lah. Tak fikir diploma hutang lagi, degree hutang lagi, tak adalah macam tu. And then elang pun diberi kepada student. So memang sangat membantulah, boleh attract student dengan masuk KKTM ni. Okey, itu pandangan Alia. Seterusnya Munirah.
Okay, selepas SPM kan, so saya memang dilema lah nak masuk. Sebenarnya saya nak terus sambung degree, dan saya dah dapat tawaran untuk sambung degree tu. Oh, ke degree tu dah dapat? Dah dapat dekat Seni bina juga? seni bina Oh, juga. seni bina juga. Okey. Tapi masa tu juga saya dapat juga tawaran dekat sini. Tu pun saya melalui interview lah masuk kat sini. So bila saya dan mak saya pun ada beritahu, dan dia cakap bila bawah mara ni dia sangat banyak benefit lah. Macam Alia cakap tadi kan, dia ada allow dan tak ada macam hutang gitu. So yang tu saya rasa yang itulah yang menarik saya nak masuk kat sini. And then yang keduanya iaitu Mara ni kan TVET, dia banyak sangat kemahiran, dan kemahiran lah yang sebenarnya industri nak berbanding dengan orang yang banyak belajar teori lagi. Betul. Okey, baik. Jadi dari segi allowance kan, allowance maknanya yuran pun pengajian ditaja oleh Mara, dan yang berikutnya kemahiran lah kan, dalam TVET Mara. Okey. Dan nak tambah sikit. Okey, silakan. Apa? Kan orang buat pembandingan antara universiti dengan KKTM. Tak semestinya KKTM bayaran yuran dia tak semahal universiti. Tak ada apa, KKTM pun ada yang berjaya lebih daripada pelajar universiti. So jadi benda ni atas individu. So jadi kita tak bolehlah condemn KKTM ni tak bagus, universiti ni lagi bagus. Macam sarankan, tak payahlah masuk KKTM, masuk U je. Tak adalah kita KKTM ni bagus lah. Sebab tu orang cakap tak kenal maka tak cinta. Macam tu. Okey. Saya terfikir satu lagi. Contoh dari segi infrastruktur kan. Tak tahulah sama ada Alia dengan Munirah terfikir tak, mungkin waktu nak pilih ni nanti pergi college ni, macam nama pun college kan. College ni macam ada padang ke tak ada padang ni kan. Contoh kan, asrama ni okey tak okey kan berbanding universiti. Ada terfikir tak macam tu? Dia macam tu lah, dia kualiti. Walaupun college ni tak sama macam universiti, tapi kualiti tu kualiti tu adalah di KKTM. Memang siapa yang jadi student KKTM ni, dia akan tahu kualiti dia macam mana. Kita jadi alumni ni, kita tahu kualiti bekas student KKTM ni macam mana. Macam tu kita dah boleh tahu dah. Dari segi infrastruktur KKTM Pasir Mas, bos puas hati? Boleh lah sekarang. Boleh lah. Dia macam tu lah. Tapi okey lah, banyak dah. Kan, library pun terkejut kan. Dah cantik dah. Dulu tak ada bilik ni kan? Tak ada. Tak ada. Dulu dia macam bilik kosong besar. Saya ni dia pandai tau. Lepas saya keluar baru nak renovate semua benda. So, Sekarang bila tengah ni kan, tengah renovate Day One. Ya, betul. Saya masuk dia macam wow, dah KKTM dah lain dah. Tapi ni pun banyak yang banjir. Itu banjir kan. Banyak ni lah, kita renovate banjir kan. Sekarang kan kita dah maju ke depan kan. So tak adalah yang walaupun KKTM kita barulah buat benda tu, renovate baru-baru cantik macam universiti yang lain lah. Macam tu kita bolehlah satu taraf dengan diorang. Okey, baik. Tadi Munirah ada sebut tentang antara benda yang banyak belajarlah dalam seni bina ni tentang pengurusan masa. Okey. Dan bagaimana dengan Alia dari segi aspek masa ni, dan saya pun difahamkan Alia pun mungkin tak maknanya ada involvement dengan aktiviti lain kan selain daripada belajar ni. Okey. Jadi mungkin Alia boleh kongsikan benda tu. Okey, dia di KKTM dengan universiti ni agak berbezalah cara nak manage masa tu. Memang di KKTM kita manage masa nak belajar subjek lain dengan manage masa design. Tapi di universiti ni kita kena manage benda yang sama, tapi saya rasa macam perlu tough sikit. Sebab di KKTM subjek semua daripada semester 1 hingga semester 5 memang disusun, memang kita perlu ambil. Tapi di universiti kita kena
manage sendiri jadual pembelajaran kita. So maksudnya macam tak semestinya jadual saya dengan Munirah sama, dia akan lain-lain macam tu. Walaupun dalam satu kos yang sama. Betul, walaupun dalam satu kos yang sama. Kiranya macam contoh kalau Munirah nak ambil subjek ni pada sem ni, saya tak nak, saya ambil sem depan. Macam tu. So jadi jadual tak akan samalah. So benda tu memang kena pandai manage masa. Dan satu lagi, saya involve dalam kelab kebudayaan di USM. Memang betul-betul kena pandai manage masa tu. Dan saya belajar daripada time saya diploma dululah macam mana nak manage. Kiranya sekarang ni saya kena lagi survive dalam manage masa macam tu, dalam belajar, aktif dalam kelab kebudayaan, macam tu. Berbanding di KKTM dulu, mana lagi busy? Waktu Alia di KKTM ke di USM? Saya rasa di USM kena dia busy, bukan dia busy, dia macam kita nak cakap culture shock, bukan culture shock, dia macam kita kan di KKTM kita dah ada jadual apa semua. Yang tu, yang ni kita macam kita kena survive sendiri. So benda tu masa first year agak macam kelang kabut sikit, sebab tak ingat macam kolej je kan. Tak pernah ni kan. Memang dia ada bagi booklet yang jadual-jadual tu, tapi kita kena daftar. And then kita kena manage sendirilah untuk bila kita nak buat studio, bila kita nak study subjek lain, macam tu. Memang kena kita betul-betul kena pandai arrange masa. Bila dah naik second year ni, kita dah berpengalaman dah setahun yang lepas macam mana. So jadi bila naik second year ni, kira okey lah, kita dah tahu okey ni bila yang ni bila dah macam tu. Okey. Pergi ke sesi terakhir bagi siri podcast kali ini. Kita take break dulu. Sekarang ni antara isu yang saya rasa mungkin sejak daripada PKP, bila kita berlaku situasi PKP dulu hingga sekarang, saya tak tahu Munirah dengan Alia aware ke tak, jumlah lepasan SPM yang menyambung pelajaran tak ramai. Agak-agak berapa persen? Agak-agak 30% sahaja. So maksudnya almost 70% kan, yang sekarang ni lepasan SPM dia tak nampak keperluan untuk sambung pelajaran. Jadi dia lebih selesa dengan antara reason dia. Yang pertama, mereka lebih memilih untuk bisnes lah, macam tadilah suka bisnes. Dan dengan lambakan kita panggil gig ekonomi pada hari ni kan, gig ekonomi itu satulah macam Grab kan, benda-benda tu. Okey, dan yang kedua, banyak juga yang nampak macam jadi seorang businessman, sama ada meniaga ataupun jadi macam influencer kan, ada setengah macam tu. Okey, jadi mungkinlah dari segi pandangan Munirah dan juga Alia lah, maknanya dari segi situasi ni, dan sebenarnya mana yang lebih baik, ataupun memang ada keperluan tak sambung belajar ni? Perlu ke sambung belajar? Ataupun kalau ada peluang nampak cari duit, baik cari duit je dulu. Kita mungkin mulakan dengan Munirah dulu. Okey. Sebenarnya sambung belajar ni sangat penting sebenarnya, sebab ilmu kan, kita perlukan ilmu tu. Tapi dia atas diri masing-masing lah. Kalau dia rasa benda tu dia mampu untuk belajar ke, belajar dulu. So tapi kalau dia nak sari hidup family dia ke, so atas kemampuan lah diri masing-masing. So kalau tengok kerja tu lagi baik, dia kerja. Tapi saya sarankan belajar dulu. Maknanya kalau nak kerja mungkin semata-mata nak cari duit dulu kan, nak tampung belajar macam tu lah. Okay. Sebab bila kita belajar ni, sebenarnya kita boleh bila kita kerja nanti, kita akan apply juga ilmu yang kita ada tu. Maknanya akan lebih ada added value. Okay, untuk bekerja. Okey, pandangan Alia? Bagi saya, ilmu tu memang
first, memang nombor satu. Apa-apa yang kita nak buat mesti kena ada ilmu. Kalau kita nak buat apa-apa tak ada ilmu, tak boleh juga kan. Memang bagi saya apa-apa nak buat tu kena ada ilmu dulu. Memang saya sarankan memang untuk sambung belajar walaupun lambat, tapi sambunglah belajar, kejarlah apa kata, kejarlah ilmu tu. Memang dengan ilmu kita boleh buat semua benda, macam tu. Okey. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke KKS, keluar kelas sekejap untuk kita berbicara tentang berkaitan dengan Diploma Seni Bina di KKTM Pasir Mas, dan bersama-sama dengan saya dua tetamu, seorang alumni KKTM Pasir Mas, saudari Alia, dan seorang lagi masih belajar tapi sedang menunggu untuk ke latihan industri, iaitu saudari Munirah. Baik, kita teruskan kepada soalan bagi sesi terakhir ini. Yang pertama, saya ingin tanyakanlah kepada Alia, yang dah ada, macam saya sebut tadi, pengalaman yang panjang dalam Diploma Seni Bina, dan mungkin soalan ini juga boleh secara umum. Adakah Alia setuju kalau saya katakan dengan kita masuk ke KKTM Pasir Mas ni, ataupun ke dalam bidang kemahiran lah TVET Mara ini, bagi situasi kita Diploma Seni Bina lah, maknanya masuk ke Diploma Seni Bina ini dia adalah satu sebagai satu transit kan, sebelum pelajar tu pergi masuk ke industri bekerja ataupun menyambung pelajaran ke peringkat degree dan seterusnya. Jadi adakah dengan masuk ke KKTM Pasir Mas dengan ambil diploma dululah, adakah dia satu pilihan yang baik, ataupun adakah itu satu tempat transit yang baik sebenarnya? Pandangan dia. Bagi saya KKTM ni adalah tempat preparation yang sangat-sangat baik dan efektif, sebab di KKTM ni kita start from zero. Memang daripada kita semester 1, memang lecturer guide kita daripada kosong. Tapi memanglah kita perlu ada asas untuk seni bina ni, kita kena ada asas pandai melukis semua. Tapi memang diajar daripada semester 1, iaitu design 1, sehinggalah semester 5. Design 5 memang diajar daripada step 1, step 2, step 3 sampailah kita step 5. And then bila kita dah memang betul-betul orang cakap betul-betul prep di KKTM ni, and then bila kita masuk degree, kita dah kita dah boleh adapt apa yang orang biasa budak matrikulasi dah ada base lah, base yang kuat. Dah ada base. Memang kita tak terkejut pun, tak tidur malam, kena creep terus-terus itu. Masih tak tidur malam masih tak tidur malam. Yang tu menjadi kita dah boleh adapt sebab kita dah prep betul-betul di KKTM. So memang bagi saya sambung belajar diploma di KKTM ni adalah satu keputusan yang sangat baik. Okey, dan berikutnya untuk Munirah pula, baru je maknanya tamat semester 5, dan sekarang ni sedang menunggu nak pergi ke latihan industri. Tapi mungkin saya rasa biasa dengar lah, dan Munirah dengan kawan-kawan kan, mungkin ada sebut bila belajar, kita belajar je lah kan, kita belajar. Jadi maknanya dari segi penglibatan, dan saya tahu Munirah dengan Alia juga aktif dengan aktiviti co-curriculum, maknanya tidak semata-mata datang kelas, balik, tidur, buat kerja je kan, tak, maknanya ada aktiviti lain yang dibuat. Dan Munirah juga ada, kita panggil penglibatan yang agak aktif lah kan, maknanya pelibatan luar kelas yang aktif. Jadi mungkin Munirah boleh kongsikan dari segi pandangan lah, ataupun kita panggil mungkin nasihat ke dan sebagainya. Dipersilakan. Okey. Sepanjang saya start pada SEM 1 sampai SEM 5 ni, banyak sangat program yang saya masuk. Antaranya architecture workshop Ankara, yang tu pun diadakan di
dekat Sibu, Sarawak. So benda tu sangat bagi banyak ilmu kan, dan masa yang sama kita boleh kenal juga dengan university student lain kan. So even kita belajar dekat college, tapi kita boleh adapt benda-benda yang kita dapat dekat pertandingan tu. So Mungkin tak dapat di college benda tu kan. tak dapat sebab kita belajar kat college maybe terhad, tapi bila kita keluar kita dapat banyak lagi. Betul. Lepas tu bila kita masuk pertandingan pula, kita kena pandai manage masa. Macam saya beritahu tadi, dia kena manage masa sebab terutamanya masa saya SEM ni lah, SEM akhir ni kan, saya masuk pertandingan ni dalam masa preparation untuk pertandingan tu dalam masa 2-3 bulan. So maksudnya banyak sangat kelas yang saya miss, tapi saya try juga untuk catch up, untuk dapat balik yang pelajaran saya tertinggal tu. So kat situ kena pandai manage masa kan. And bila masuk pertandingan ni pula, dia sangat bagi banyak manfaat kepada saya, terutamanya yang saya belajar dekat BIM tu, sebab dia gunakan Revit kan. So saya apply dalam design saya. So maksudnya kita ni tak adalah macam pandai semata-mata belajar je. Macam tu kena aktif juga. Sebab sekarang kan dia macam orang luar kan dia nak kepada teknikal part tu. Dia tak nak kita pandai buat teori je. Dia nak pandai buat teknikal juga. Sebab industri nanti pun dia memang ambil yang pandai banyak benda lah. Dia tak nak yang pandai bercakap je. Teknikal part tu sangat penting. Baik, okey. Tadi 2 bulan tinggal kelas kan, Ya, betul. untuk terlibatlah dengan benda ni. Jadi mungkin yang itulah yang ditakuti oleh pelajar-pelajar lain ni, betul. kan. Jadi berbaloi ke dengan miss kelas, tapi alhamdulillah boleh catch up balik. Boleh catch Tapi up. berbaloi ke dengan join pertandingan tu, miss kelas 2 bulan and then involve dalam pertandingan tu? Adakah berbaloi? Sangat berbaloi sebab Berbaloi. kalau nak bandingkan, Menang lah yang pertama sebab menang. Alhamdulillah Okey. sebab menang. Tapi serius kalau tak menang pun saya rasa macam banyak sangat Ilmu. ilmu yang dapat tu. Nak bandingkan dengan orang lain, dia belajar dalam kelas je, dia tak tahu macam mana dia realiti dalam luar pembelajaran tu. Jadi saya rasa sangat seronok lah bila tahu kita dapat banyak ilmu daripada orang lain kan. So daripada situ kita belajar. Itulah pemikiran pun boleh jadi lagi open minded. Open minded lagi lah. Jadi tak terkongkong di college sajalah. Okey, baik. Okey, alhamdulillah kita dah berborak, bersembang lebih kurang hampir 1 jam pada sesi podcast kali ini. Dan saya kira banyak yang dikongsikan oleh Alia dan juga Munirah, dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir bersama dalam sesi podcast KKS kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah kami bincangkan, kita dah bual panjang tadi, membantulah para penonton. Mungkin ada di kalangan penonton ini ibu dan ayah ke, para pelajar lepasan SPM ataupun CJ sendiri yang sedang mencari-cari tempat, ataupun yang masih sedang berfikir, ataupun sebenarnya tak tahu nak buat apa lagi. Tapi dengan menonton siri ini dah dapat idea dan dapat nampaklah gambaran untuk dituju selepas ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Alia dan juga Munirah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan saya rasa mungkin setakat ini dahulu sesi podcast KKS Keluar Kelas Kejap pada hari ini, dan kita akan bertemu di lain waktu, di lain masa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersurai.